Baik, dalam video kali ini kita akan lihat pada subtopik 2.3 jenis-jenis punca persamaan kuatik. Kita mengambil soalan daripada tahun SPM tahun 2010 kertas 1, soalan yang kelima, yang mana soalan tersebut berbunyi persamaan kuadratik dalam kurungan 1 tolak P darab X kuasa 2 tolak 6X tambah 10 sama dengan 0 dengan keadaan P ialah pemalar. Persamaan ini mempunyai dua punca yang berbeza. Cari julat nilai P. Baik, para pelajar boleh pause dahulu video ini dan para pelajar sekalian boleh cuba menjawab soalan ini dengan sendiri, dan kita akan lihat jalan kerjanya bersama-sama lepas ni. Baik, kembali kita untuk menjawab soalan ini kita perlu kenal pasti dua perkara dahulu. Baik, perkara yang pertama ialah berdasarkan kenyataan persamaan kuadratik dalam kurungan 1 tolak P darab X kuasa 2 darab 6X tolak 10 tambah 10 bersamaan dengan 0. Baik, di sini 1 tolak P darab X kuasa 2 tolak 6X tambah 10 bersamaan dengan 0. Kita perlu kenal pasti dalam persamaan ini siapakah pemalar A, siapakah pemalar B dan siapakah pemalar C. Baik, berdasarkan persamaan ini kita dapat kenal pasti bahawa pemalar A kita ialah dalam kurungan 1 tolak P, sementara pemalar B kita ialah negatif 6 dan pemalar C kita ialah 10. Pada pelajar sekalian kena hati-hati pada pemalar B ni kita kena masukkan sekali nilai negatif ini, sebab kalau ikut sebenarnya dalam bentuk umum persamaan kuadratik diberi AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan kalau kita lihat pada sebutan kedua ini, B di sini digandingkan dengan positif. Digandingkan dengan positif. Bermakna kalau dalam persamaan di tempat positif ini ditukar dengan negatif, bermakna sebenarnya kita kena masukkan sekali nilai negatif ini. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang perlu kita lihat di sini ialah persamaan ini mempunyai dua punca yang berbeza. Baik, apabila kita sebut bahawa satu persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang berbeza, bagaimana kita nak tahu persamaan tersebut mempunyai dua punca yang berbeza ataupun tidak? Baik, untuk mengetahuinya kita menggunakan ujian B kuasa 2 tolak 4 darab A darab C. Baik, seandainya persamaan kuadratik tersebut mempunyai dua punca yang berbeza, maka B kuasa 2 tolak 4 darab A darab C akan sepatutnya lebih besar daripada 0. Sepatutnya lebih besar daripada 0. Baik, ini poin yang kedua. Bila kita telah kenal pasti kedua-dua poin ini, barulah kita boleh menjawab soalan ini. Baik. Kita dikehendaki untuk mencari julat nilai P. Dan untuk mencari julat nilai P, kita hanya perlukan persamaan ini. Baik. Jadi kita masukkan sahaja nilai B, nilai A dan nilai C. Baik. Nilai B kita diberi sebagai negatif 6, B kuasa 2 bermakna negatif 6 darab kuasa 2 tolak 4, A kita ialah dalam kurungan 1 tolak P
darab dengan C. C kita ialah positif 10 lebih besar daripada kosong. Baik. Para pelajar sekalian kena hati-hati Kena hati-hati sebab sekarang ni B kita ialah negatif 6. B kita ialah negatif 6. Apa yang perlu para pelajar elakkan ialah untuk tidak letakkan sekali negatif ini dalam kurungan. Ini kena hati-hati sebab kalau kita kira macam ni, ataupun kadang-kadang ada yang kira macam ni, ada yang tulis macam ni, kadang-kadang ia akan bawa jawapan negatif 36. Ini kena hati-hati sebenarnya. Yang ni kena hati-hati. Baik. Jadi yang ni kita tak boleh tulis macam ni. Untuk negatif, untuk B yang bernilai negatif. Baik. Kita kembangkan belah kiri persamaan ini. Kita akan dapat negatif 6 kuasa 2 bersamaan dengan 36 tolak. Okey, yang mana kita boleh darab dulu lah. Macam negatif 4 darab 10 ni kita boleh darab terus. Kita akan dapat 40 darab dengan dalam kurungan 1 tolak P lebih besar daripada kosong. Baik. Sekarang ni kita kembangkan pula kurungan 1 tolak P ni. Kita akan dapat negatif 36 tolak, negatif 40 darab 1. Akan dapat negatif 40 juga. Baik. Negatif 40 darab P. Negatif 40 tambah darab negatif P. Jadi negatif darab negatif kita akan dapat positif. Dan 40 darab P, 40 P. Lebih besar daripada kosong. Baik. Sekarang ni, dalam persamaan ini kita ada hanya satu sebutan yang mempunyai P. Sementara yang lain 36 dengan negatif 40. Jadi 36 dan negatif 40 ni kita boleh kirakan nilai dia. Kalau tak menggunakan kalkulator, kita akan dapat negatif 4 tambah 40 P lebih besar daripada kosong. Baik. Apabila kita dah sampai di sini, apa yang perlu kita buat ialah kita alihkan negatif 4 ke sebelah kanan. Baik, bila kita alihkan, kita akan dapat 40P lebih besar daripada, oleh kerana negatif 4 kita beralih daripada sebelah kiri ke sebelah kanan, jadi negatif akan berubah kepada positif. Baik. Sekarang ni kita perlu tinggalkan P sahaja di belah kiri. Jadi apa yang perlu kita buat? Ialah alihkan 40 ke belah kanan. Kalau di sebelah kiri 40 darab dengan P, bila kita alihkan 40 ke sebelah kanan, ia berubah daripada darab menjadi bahagi. Bermakna sebenarnya P lebih besar daripada 4 bahagi 40. 4 bahagi 40. Jangan terus berhenti jawab. Cek dahulu, adakah pecahan ini kita boleh mudahkan lagi? Dan ternyata sebenarnya boleh mudah. Kalau kita lihat sebenarnya 40 bagi 4 sama dengan 10. Jadi kita mudahkan pecahan ini, kita akan dapat P lebih besar daripada 1/10. Inilah jawapan kita untuk soalan yang diberikan.